Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini hari Deepavali ramai bercuti tahu. Okey. Tapi kita ni lah, Deepavali ni bukan hari cuti kita. Kita mulakan jugalah, saya gegahkan juga. Kalau tidak semua dah ada, yelah, maknanya dah berjalan dah hari ni kan. Cuma yelah, kita pentingkan jugalah. Kelas hari ini kelas kiranya kelas hadis berkenaan Syama'il Muhammadiyah. Pada sini sibuk dengar bunyi lantunan mercun. Okay, menyambut hadis ke-91. Masih lagi kita menyambung hadis berkenaan dengan cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq bin Mansur, haddatsana Mu'adz bin Hisham Sani Abi an Qatadah. Qatadah merupakan ulama tabi'in Qatadah ni antara yang fuqaha faqih pada zaman tabi'in. An Anas bin Malik qala lamma arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang satu yang satu saya lain, yang satu kamu lain yang satu Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya. Okey. Silapnya ni kita dah baca dah ni. Ya, siap betul. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري سمع أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر. Adalah cetakan ataupun bukan cetak, dia panggil bahasa Melayu apa kat sini dia guna bahasa Melayu je. Ukiran pada cincin Nabi itu ada tiga baris lah. Muhammad Rasulullah, tapi Allah Taala tak atas lah. Okey, Muhammad Rasulullah. Okey. Katanya ni daripada daripada cincin Rasulullah SAW untuk sebagai sebagai yang ditulis surat untuk surat Nabi Muhammad SAW. Okey. Ini berkenaan dengan katanya ada mata ada mata. Saya sebut dah sebelum ni yang tak ada mata tu makruh dikatakan. Dia kata cincin belah rotan. Okey, cincin belah rotan. Cincin belah rotan istilahnya cincin yang tak ada mata. Sepatutnya ada mata lah. Cuma tak akan jatuh hukum haram sebabnya tak ada nas yang jelas mengenai hukum haram. Okey, tak ada nas yang jelas hukumnya haram. Jadi apabila tiada nas dalam hukum yang haram, ulama tak akan sebutnya haram. Okey, malah mengenai hukum hakam, lebih-lebih lagi berkenaan dengan COVID-19, anti vaksin. Okey, adakah haram orang yang tidak mengambil vaksin? Okay. Kalau kirakan kalam daripada ulama, biasanya bahasa diguna, walaupun nak kata haram, dia akan gunakan la yajuz, tidak seharusnya. Dia tak akan guna perkataan haram. Sebab perkataan haram tu apabila jelas dari nas, dia ada kaedah-kaedahnya. Saya tak sebut mana-mana lah mufti ke fatwa yang cakap haram ke, kan. Cuma isunya maksudnya sama je, maksudnya haram. Okay. Cuma perkataan yang dipilih ulama-ulama tu dia lebih lebih lunak ataupun lebih dia tengok istilah tu pada apa. Okey, kalau pada nas tu jelas kalau nas jelas. Kalau kita tak jumpa nas kata haram pakai cincin, pakai cincin, caranya belah rotan ke tidak, jadi kita tak boleh kata haram. Okey, contohnya ada isu tentang pakai cincin. Kita nak pakai belah mana? Belah sini ke belah mana-mana kan. Nabi pakai belah yang kencing ni, kencing ni bising dah hari ni. Okey.
Kita selalu orang Melayu pakai belah sini. Tapi ulama ada bincang katanya sini yang haram ni. Cuma kalau kata haram ni kita takkan sebut, ulama takkan sebut dalam bahasanya haram. Sebabnya tak ada nas tak ada nas. Kalau tak ada nas kita sebut apa? Biasanya la yajuz, ataupun paling jelas sekali ialah makruh yang teruk lah, kira makruh yang berat yang panggil antara hukum yang berat lah. Melainkan benda-benda tu jelas-jelas berat contohnya makan dadah, itu ada istilah Jadi itu hanya bahasa-bahasa yang digunakan oleh fatwa-fatwa fatwa-fatwa daripada hukum hakam fiqh. Itu tentang cincin yang kita nak sebut ni tentang ada 3 baris. Kat sini ada 3 baris Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah, cara dia. Haddatsana Nasr bin Ali al-Hadrami Abu Amr anba'ana Nuh bin Qais an Khalid bin Qais an Qatada an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra. Hadis ni pun daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba, menulis surat. Menulis surat ni bukan dia tulis dia suruh orang tulis. Sebab kita tahu dah Nabi ni ummi. Ummi. Ada orang tanya saya, ummi ni maksud apa ustaz? Ummi mak aku lah kan. Dah dia kata takkanlah Rasul ummi, Rasul mak aku pula. Tak ada. Ummi tu maksudnya tidak boleh membaca. Nabi ni butuh huruf. Butuh huruf. Kata ila Kisra, kepada Raja Kisra. Kisra ni Raja Parsi. Qaisar ni Maharaja Rom. Qaisar ni Maharaja Rom. Wan Najashi, Raja Najashi. Ditulis surat kepada Najashi. Najashi yang ditulis surat ini masa ketika ini tidak Muslim lagi, tidak Islam. Faqila lahu, maka dikata kepadanya, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin. Mereka itu tidak menerima sesuatu tulisan melainkan dengan cop. Fasagha Rasulullah SAW khataman halqatuhu fiddah. Maka Rasulullah SAW buatlah satu cincin yang bersalut dengan halqatuhu fiddah, yang bersalut dengan perak. Wa nuqisha fihi Muhammad Rasulullah, Muhammadun Rasulullah, dan ditulis padanya ataupun diukir padanya Muhammad Rasulullah pada cincin perak tersebut. Hadatsana Ishaq bin Mansur anba'ana Sa'id bin Amir wal Hajjaj bin Minhal an Hammam an Ibn Jurayj an Az-Zuhri an Anas bin Malik. Az-Zuhri ni ulama antara ulama yang terkenal. Ulama terkenal Az-Zuhri. Saya dah sebut dah. Yang ni nama dia, mana-mana kitab-kitab hadis mesti ada nama dia. Sebab dia antara ialah perawi yang terkenal di kalangan tabi'in, di kalangan tabi'in, antara yang orang yang paling banyak banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala naza'a khatamahu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia pergi tandas, dia kiranya pergi tandas ni, dakhala masuk tandas, naza'a khatamahu. Jadi dia pun cabutlah cincinnya, sebab cincinnya ada tulis Rasulullah. Jadi begitulah sepatutnya kita buat. Biasanya kita buat letak dalam poket dalam poket. Yang tu ialah kalau misalnya susah sangat pakai cincin, tak payah pakailah, contoh gitulah. Tapi itu pun kita dah faham maksud tandas tu tidak sesuai untuk sebut nama Allah di situ. Letak zikir, ada yang sebut letak hadis itu, hadis supaya cuci tandas, tapi tak boleh walaupun dia kata hadis pun tak boleh, sebab kita kena muliakan hadis. Yang ni saya dapat soalan daripada masjid. Dia kata boleh tak letak ni kat dalam surau? Tak boleh. Kat dalam toilet, dalam tandas tak boleh. Sebab kita kena muliakan nama Allah, nama Rasulullah tu sendiri. Hadis tu sendiri. Begitu juga dengan cincin. Cincin pun tak boleh cincin tak boleh juga. Jadi kita simpan. Kalau cincin tak ada nama Rasulullah tu tak apalah. Cincin tak ada nama Allah kat situ tak apa. Saya punya cincin tak ada nama apa situ, boleh je. Sebab Nabi pakai cincin tu, cincin untuk buat cop.
حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن النمير حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن النبي عمر قال نافع daripada Imam Nafi'. Nafi' ni tabi'in kebanyakan qurra, kebanyakan golongan qiraat, golongan hadis pula, golongan yang menghafal Quran. Dia baca qiraat banyak, dia ambil qiraat Nafi'. Ramai kita Malaysia ni ambil Nafi', banyak Nafi'. Banyak kita belajar ustaz-ustaz kita daripada riwayat Nafi'. Nafi' ni antaranya dia ni kelebihannya mulut dia bau wangi sebab dia pernah mimpi jumpa Rasulullah SAW dan Rasulullah sebut pada mulut dia. Gitulah. Jadi dia terbangun tu, dia maknanya mulut dia jadi wangi ni nama Nafi' ni terkenal lah. Kalau golong belajar qiraat ni, Nafi' ni antara ulama yang patut dikenali lah. Okey, Nafi'. Anak murid pada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin daripada perak. Fakana fi yadihi, pada tangan dia. Okey. Ketika itu pada tangan ni nampaklah. Summa kana fi yadi Abi Bakrin. Kemudian cincin Rasulullah tu pada tangan Abi Bakrin. Abi Bakrin pakai. Abu Bakar apabila Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar pakai. Kemudian wayadi Umar, kemudian tangan Umar. Okey. Summa kana fi yadi Uthman, kemudian pada tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhum, hatta waqa'a fi bi'ri Aris, sehinggalah jatuh di telaga Aris. Okey, telaga Aris. Telaga Aris ni ialah satu telaga yang katanya kat Ahmad ni. Ada dekat Madinah juga ni. Cuma tak jumpa Selepas tu naqshuhu Muhammadun Rasulullah. Okay, yang ditulis padanya Muhammad Rasulullah. Jatuh pada nama Osman, hilang cincin Nabi itu hilang pada zaman Osman bin Affan. Nanti kita akan jumpa lagi hadis berkenaan dengan Bi'r Aris ni. Jadi ini pun antara petanda lah kan, petanda bahawa perpecahan pada zaman Osman akan berlaku. Ada petanda lah. Osman, sama Osman tu pun ada demonstrasi daripada Mesir datang ke Madinah, untuk mempersoalkan hak mereka. Tapi kat situlah dia ambil peluang oleh musuh Allah untuk membunuh Osman. Ketika itu Ali bin Abi Talib dia menjaga pintu Osman, pintu untuk berbicara dengan pendemonstran. Demonstrasi itu, orang-orang yang datang daripada Mesir tengah bercakap, tahu-tahu je Osman telah wafat. Jadi isunya siapakah yang perlu diambil tindakan? Bising hari ni Okey, itu hadis berkenaan dengan cincin. Kita masih lagi berkenaan cincin, tetapi bagaimanakah babu ma jaa fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminih. Bab pada menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada tangan kanan dia. Jadi Nabi pakai pada tangan kanan. Kita dah sebut dah hadis sebelum ni berkenaan kita perlu memuliakan kanan. Yang itulah sebabnya saya pakai jam sebelah kanan. Okey. Itu pun satu hal ada ke Nabi pakai jam pada sebelah kanan, soalannya? Tak adalah, zaman tu tak ada jam. Jam tak ada. Cuma kita ni kena muliakan kanan, kita pakai sebelah kanan. Okey. Yang tu pun kita kata tak boleh wajib, ada sunat sebab Nabi sukalah pada sebelah kanan. Okey, pada sebelah kanan. Kenapa tak sebelah kiri? Ada orang menyoal macam-macam kan. Tapi itulah, kita sebagai umat Nabi Muhammad perlu mengutamakan sebelah kanan. Okey. Haddatsana Muhammad bin Sahl bin Askar al-Baghdadi wa Abdullah bin Abdul Rahman qala, dua-dua ni tok guru pada Tirmizi, berkata akhbarana Yahya bin Hassan haddatsana Sulaiman bin Bilal an Syariq bin Abdullah bin Abi Namirin an Ibrahim ibn Abdullah bin Hunain an abihi, daripada ayahnya, an Ali bin Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib. Ini Ali bin Abi Talib sendiri yang meriwayatkan. Okey, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminih, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada sebelah kanan. Okey, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud. Abu Daud
Jadi hadis ni ada sandaran lain lagi selain daripada Tirmizi. Cuma nampaknya Tirmizi dia kemukakan hadis Ali bin Abi Talib, Ali bin Talib, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut banyak kali dah Ali bin Abi Talib ni. Dan betul ke dakwaan Syiah Ali ni tak bersama para sahabat? Bagi tahu dia Ali ni pada zaman Abu Bakar ni dia qadhi. Dia ketua hakim ketua hakim. Pada zaman Umar pun dia ketua hakim. Dia bersama-sama lah dengan para sahabat Nabi. Tak berpisah lah. Dan kiranya Ali pun kan masa akhir hidup Osman pun dia sanggup berjaga depan pintu Osman. Tahu-tahunya dalam tu mati, meninggal. Siapa tu? Osman bin Affan meninggal. Jadi nak bagi tahu ni Ali ni tetap bersama dengan para sahabat. Tak sama dengan dakwaan yang disebut oleh golongan-golongan Syiah lah. Okey, ini disebut bahawa Nabi SAW memakai cincinnya sebelah kanan. Ini adalah sunnah lah yang disebutkan. Hadatsana Muhammad bin Yahya ana Ahmad bin Salih sana Abdullah bin Wahb an Sulaiman bin Bilal an Syarik bin Abdullah bin Abi Namr nahwahu. Riwayat ni pun sama juga tentang hadis memakai sebelah kanan. Yang ni semua sama je, semua riwayat hadis je lain. Dia punya tarik dia lain. Anak saya pula nangis sebab apa tu? Tangan dia terkepit atau bunyi macam tu. Haddatsana Ahmad bin Mani', haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah qala ra'aitu bin Abi Rafi' yatakhattamu fi yamini. Hammad berkata, aku melihat ayah aku Rafi' memakai cincin sebelah kanan. Fa sa'altuhu an zalika. Aku tanyalah sebab apa? Ra'aitu, aku melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ni siapa? Abdullah bin Ja'far ni adalah anak kepada Ja'far bin Abi Talib. Anak Ja'far bin Abi Talib. Ja'far kita tahu abang kepada Ali. Abang kepada Abdullah ni anak dia, anak saudara lah, anak saudara. Abdullah bin Ja'far ni antara orang kiranya seorang Muslim yang pertama dilahirkan. Ketika zaman Nabi tu, Muslim pertama dilahirkan. Maknanya keluar daripada perut ibu. Bukannya orang pertama masuk Islam yang dilahirkan. Ni adalah Abdullah bin Ja'far. Dia ni Ja'far meninggal pada perang Tabuk. Jadi Abdullah ni bawah jagaan Nabi Muhammad SAW lah. Bawah jagaan Nabi. Maknanya ialah Nabi pun ambil berat pada dia lah. Abdullah bin Ja'far. Semua ni. Jadi Abdullah bin Ja'far pun ada bersama dengan Nabi. Kalau kata dakwaan Syiah tu betul bahawa para sahabat semua berontak, kenapa semua ni senyap? Antaranya ialah kita panggil Ahlul Bait ni. Ahlul Bait Nabi ni, maknanya yang bersama dengan para sahabat, bersama dengan Ali sampai ke hujung nyawa lah. Abdullah bin Ja'far ni terlibat dalam perang antara Jamal, Siffin. Kerana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yaminih. Ada Rasulullah SAW itu memakai cincin pada sebelah kanan. Kita baca sebelah kanan je lah ni. Semua kali 10 hadis. Kita baca jugalah kan. Kita baca semua sanad. Hadatsana Yahya bin Musa, hadatsana Abdullah bin Numair, hasana Ibrahim bin Fadl an Abdullah bin Muhammad ibn Aqil an Abdullah bin Ja'far. Sama juga, cuma riwayatnya lain. Ibrahim bin Fadl tanpa ialah ada cerita tentang soal kenapa kamu pakai kan. Abdullah bin Namirin. Sanad yang lain cuma daripada Abdullah bin Ja'far anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu fi yamini. Adapun Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakai cincin pada sebelah kanannya. Hadatsana Abu Al-Khattab Ziyad bin Yahya, hadatsana Abdullah bin Maimun an Ja'far bin Muhammad. Ni Ja'far bin Muhammad. Ja'far bin Muhammad ni dipanggil Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Antara yang didakwa oleh Syiah imam ke-6. Imam ke-6 Ja'far bin Muhammad. Nama dia Ja'far bin Muhammad ataupun dipanggil Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Dan abihi Muhammad tu nama dia Muhammad bin apa dia silap saya.
Ja'far bin Muhammad, okey. Ni Al-Baqir silap ni. Dia punya sanadnya Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain, okey. Mak bapak dia Muhammad Al-Baqir. Dipanggil Muhammad Al-Baqir, dikira imam kelima oleh Imam Syiah tu. Syiah menganggapkan dia sebagai imam kelima. Kita ni ulama sunnah, kita terima semua para sahabat. Yang tak terima sahabat ni kerja Syiah je, okey. Tak adalah sampai kita nak mencaci maki para ahli baik semua tu. Lebih-lebih lagi anak-anak beranak pada Ali, Hasan, Hussein semua tu. Okey. Ni Ja'far bin Hussein ni dari sebelah Hussein, daripada ulah Hussein. Ja'far ayah dia pun samalah belah Hussein. Okey. Ayah dia, nama dia saya dah sebut tadi, Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali, okey. Bin Ali bin Abi Talib lah, bin Abi Talib. Okay, cucu cicit dah cicit. Jabir bin Abdullah kita sebut dah, dia Al-Ansar, okey. Dia pun kiranya bapa dia Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir meninggal pada perang Uhud. Jadi Jabir pun terpaksa jaga adik-adik dia yang perempuan. Kita dah cerita dah sebelum ni. Jabir ni dia antaranya mempunyai adik perempuan yang ramai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhatamu fi yaminih, bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada sebelah kanannya. Hadisnya sama aja. Kita sebut tadi tentang Ali, lepas tu kita sebut tentang Muhammad bin Abdullah bin Ja'far, lepas tu kita sebut tentang Jabir bin Abdullah. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير عن محمد بن إسحاق عن صالح بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه. Daripada Salt bin Abdullah, dia kata Ibnu Abbas tu anak saudara Nabi SAW, okey, anak saudara dia. Anak saudara apa, sepupu. Abbas tu bapa saudara. Abdullah bin Abbas tu sepupu lah kan, sepupu, bukan anak saudara, sepupu dah. Cuma dia tu budak lah, okey. Dia dilahirkan di Madinah. Dia takhatamu fi yamini. Dia memakai cincin pada sebelah kanannya. Wala ikhaluhu illa qala, dan tidak sangka dan tiada sangkaan. Maknanya betul-betul dia kata kana Rasulullah SAW yatakhattamu fi yamini. Adalah Rasulullah SAW itu memakai cincin pada sebelah kanan. Dia kata Ibnu Abbas tu sendiri menyebut. Ini daripada Ibnu Abbas. Okey, Ibnu Abbas. Riwayat lain lagi, haddatsana Muhammad bin Umar, haddatsana Sufyan an Ayyub bin Musa an Musa an Nafi'. Okey, Nafi' daripada Nafi'. Kita sebut dah Nafi' siapa? An Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar. Anak pada Umar. Abdullah bin Umar ni saya dah sebut berkali-kali, dia ni faqih. Dia faqih. Dia mengajar di Masjid Nabawi. Pernah dia pergi ke Mekah pun, orang minta dia fatwa, dengan di samping dia tu adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas disoal tentang hukum hakam fiqh, fatwa, dia akan jawab semua soalan di situ. Dan Abdullah bin Umar yang di sebelah dia pun jawab. Dia kata aku tidak sama pandangan dengan Abdullah bin Abbas, dia jawab jawapan yang lain. Jadi dia pun yalah, itu kata kehidupan ilmiah, ada soal jawab, ada penghujaan, dan dia pun menolak hujah-hujah yang dikemukakan oleh Abdullah bin Abbas. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Cuma kalau kita nak hidupkan budaya ini di Malaysia, jadi berperang lah pula. Saya pun ingat masa kat Mesir pun sampai, sebab ialah pernah kita orang biasa-biasa lah kan, apabila ada program, bila ketua suruh kamu jadi buat program debat, kamu jadi pembangkang, kamu jadi pencadang kan. Jadi berdebat sampai memasang muka lah gitu. Sampai muka, sebabnya dia tak boleh patahkan hujah saya. Masa tu hujah tentang imam ketua negara boleh di kalangan wanita. Saya guna hujah tentang Ratu Al-Balqis, Ratu Balqis. Jadi dia orang tak terjawab soalan saya. Cuma itulah, saya duk gelak-gelak lah, sebabnya semua hujah-hujah tu saya dah baca dah. Baca pada buku yang hanya diberikan kepada 100 orang ahli akademi Azhar, dan saya sempat baca. Jadi dia orang semua tak tahu apa hujah yang ada dalam tu.
Jadi saya keluar dia tengah-tengah macam tu. Tapi itulah, kita ni isu, saya bukan nak angkat di isu tu saya nak bagi tahunya ramai kita orang Melayu ni budaya berbincang tu masih kurang kuat lagi. Jadi kita ni banyak sangat berlapik. Kita ni banyak sampai nak sampaikan makna pun nak kena fikir panjang lagi. Itu. Tapi nak bagi tahu para sahabat semua sekali, dia orang berbincang tak ada masalah pun tak ada masalah dia orang bincang. Ani bin Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil cincin daripada perak, wa ja'ala fassahu mimma yali kaffahu, dan menjadikan kepala cincin, tak bawa cincin lagi pula hari ni. Kepala cincin tu masuk sebelah kanan, masuk sebelah dalam. Okey, masuk sebelah dalam. Wa naqasha fihi, dan diukir pada dia Muhammad Rasulullah, padanya ada Muhammad Rasulullah. Wa naha an yanqushu ahadun alaihi, dan dia pun melarang orang meniru tulisan macam tu. Sebab apa? Yalah, sepatutnya cincin tu cop mohon Nabi lah kan. Orang lain pun ada macam tu, dia boleh cop lah pula kan. Mana boleh. Ni cop rasmi ni kerajaan. Jadi dia tak bagi orang lain. Wa huwal ladzi saqata min mu'aykibin. Okey, dialah yang menjatuhkan jatuhnya min mu'aykibin, daripada tangan mu'aykib. Okey, wa huwal ladzi saqata, ni wa huwa tu kembali kepada khatam. Cincin itulah yang dijatuhkan oleh mu'aykib, nama sahabat lah. Okey, nama dia di Telaga Aris. Okey, Telaga Aris. Dan cari siang malam sampai 3 hari pun suruh keringkan telaga, tapi tak boleh, tak jumpa juga. Ini tak tahulah dihilangkan ke apa, tapi memang cincin itu tidak dijumpai. Okay. Cincin itu hilang begitu saja. Tentang yang tulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad. Okey, ni Ja'far bin Muhammad. Ni Ja'far bin Muhammad dipanggil As-Sadiq. Ja'far bin Muhammad As-Sadiq. Okey, Ja'far As-Sadiq apa panggil ni? Ja'far As-Sadiq. Imam ke-16. Okey, imam ke-16, imam ke-6. Jangan semua ada 12 imam kan. Mana boleh sampai 16 kan? 12 tu memang Imam Mahdi dah. An abihi ayah dia tu Muhammad Al-Baqir. Okey, Muhammad bin Hussein. Nama dia Muhammad bin Ali bin Hussein. Makna Hussein tu anak kepada Ali bin Abi Talib. Jadi dia cucu dia cicit. Muhammad Al-Baqir ni cicit kepada Ali. Cucu kepada Hussein. Okey, cucu pada Hussein. Dia sebut kanal Hasan. Adapun Hasan wal Husain, dua tu anak kepada, dan Husain anak kepada Ali bin Abi Talib, yatakhattamani fi yasarihima, dia ni memakai cincin sebelah tangan kiri pula dah. Kenapa pula kan? Jadi dia nak bagi tahu ni tak salah sebenarnya pakai sebelah kiri. Tu dia sebenarnya. Bukan nak berjanggah dengan siapa tak salah sebagai sebelah kiri. Kita tengok pula hadis lain ni. Dia menerangkan hadis ni. Ni kita kata kenapa Hasan dan Husain pakai sebelah kiri. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن عيسى وهو بن الطباع حدثنا عباد بن عوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك. Okay, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, anna Nabi SAW kana yatakhattam fi yamini, bahawa Nabi SAW itu memakai cincin pada sebelah kanan. Qala Abu Isa, kata At-Tirmizi, Abu Isa ni At-Tirmizi, hadha hadithun gharibun. Dia kata ada bawah ni, bukan atas ni sebenarnya. Hadis yang gharib, la na'rifu, yang kami tak tahu, min hadis Sa'id bin Abi Arubah, daripada hadis Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah an Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza illa min hadzal wajh, melainkan pada wajah ini. Okey, wajah apa ni? Riwayat warawa ba'du ashabi Qatadah an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatakhattamu fi yasarihi, bahawa Nabi SAW itu memakai cincin pada sebelah kirinya. Wa huwa hadithun la yasihu aidan, hadis ini pula tidak sahih. Dia kata tidaklah Nabi SAW itu pakai sebelah kiri. Yang tadi tu riwayat Hasan Husain yang pakai sebelah kiri, bukannya Nabi pakai sebelah kiri.
Okey. Jadi kalau disebut daripada riwayat bahawa tu nyata tak sahih, bercanggah bercanggah daripada hadis. Okey. Kalau hadis bercanggah ni bercanggah dengan sahih, kalau ikut istilah dia panggil hadis mungkar. Hadis mungkar tidak boleh diriwayatkan hadis mungkar. Mungkar. Kita ingatkan mungkar nama malaikat je. Hadis mungkar. Hadis yang ditolak yang ditolak. Yang ditolak ni bercanggah dengan sahih. Itu istilah-istilah dia. Hadis dhaif, hadis yang lemah. Hadis dhaif tu pun tengok juga macam mana. Tak semestinya dhaif tu salah. Kena tengok. Tapi mungkar ni memang salah lah. Mungkar memang salah. Hadis maudhu' lagi salah. Maknanya orang lain reka. Dia kena faham istilah. Dia kata hadis maudhu' boleh diterima. Bengong betul dengar dia. Hadis mungkar pun tak boleh terima. Tak boleh terima. Maknanya bercanggah. Jadi dikatakan bahawa kalau riwayat ba'du dia tak sebut ada sebut, dia kata dari Qatadah, dari Malik dan Anas bin Malik itu bahawa Nabi SAW memakai cincin sebelah kiri adalah hadis yang mungkar. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi. Saya macam berperang dengan mercun sebelah saya. Bunyi tak berhenti-henti. Sana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar, daripada Nafi' daripada Ibn Umar. Okey, Nafi' daripada Umar qala ittakhadha Rasulullah SAW khataman min zahabi, bahawa Rasulullah SAW itu mengambil cincin daripada emas. Dia kata Nabi pakai emas. Fakana yalbasuhu fi yaminih, dia pakai sebelah kanannya. Fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin, maka semua orang pun pakai cincin warna daripada emas. Fatarahu, jadi dia buang. Jadi tak pakailah, dia lempar. Fatarahu Rasulullah SAW lempar. Wa qala la albasuhu abadan, dan aku tidaklah pakai selama-lamanya. Sebab apa? Dah diharamkan untuk lelaki memakai cincin pakaian daripada emas. Fatarahan nasu khawatimahum, maka orang-orang ramai pun dia buanglah. Maknanya dia tak pakailah cincin-cincin emas dah. Jadi maksudnya cincin emas katanya diharamkan pada 7 atau 8 Hijrah 8 Hijrah. 8 tu pembukaan kota Mekah, sebelum tu lagi. Sebelum pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, saya sembahyang pakai cincin emas, sah tak sembahyang saya? Sembahyang tu sah, cuma haram tu haram lah. Okey, haram. Sebabnya ialah dari segi dia emas ni bukannya najis pun. Okey, bukan najis. Cuma tak boleh pakai tak boleh pakai. Hanya boleh dipakai oleh golongan wanita. Lelaki tak boleh pakai. Okey, itu jelas lah. Riwayat seterusnya, kita baru setengah jam. Kita baca lagi. Kalau ada nak soal tentang cincin ni, boleh terus soal sebab kita baru habis hadis berkenaan cincin. Nak soal? Tak faham pasal cincin. Yang sebelum ni ada orang soal tentang boleh ke kita pakai menganggapkan cincin tu sebagai tangkal. Tangkal yang haram tak boleh pakai tangkal kita ni. Nak ikat-ikat apa badan kita tak boleh kita kena faham tangkal haram. Melainkan tangkal daripada ayat Quran, itu pun untuk budak-budak. Kita tak boleh pakai tangkal. Apalah ada yang sebut daripada kayu, ukiran mana daripada kayu bahtera Nabi Nuh lah, dia kata boleh menghalau syaitan. Tak, itu semuanya haram haram pakai. Kalau selagi dia dia dianggapkan tangkal, dia haram Ada yang pakai gelang tu dia kata sebab ada aura. Itu aku tak faham. Aura ni istilah-istilah daripada budaya Cina. Dari Cina. Dia ada perbahasan tentang ciki apa semua tu. Dan Islam tak ada bahas bab tu Dalam Islam tak ada bahas bab tu. Itu semua tu bagi Islam ngarut lagi yang ngarut. Ada ciki apa semua Sebelum masuk MMA pun kalah juga Ada ciki yang tinggi Dia ingat ke macam cerita Naruto apa semua Islam tak terima benda tu. Okey, itu jelas. Okey, seterusnya babu majaa fi sifati saifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Bab pada menyatakan sifat pedang pula. Okey. Kita cerita pada pedang lah, zaman tu tak ada machine gun. Meriam pun tak ada kan. Kalau kita cerita meriam pun pada zaman Osmaniyah ada. Osmaniyah dah ada dah. Itu zaman bukan Osmaniyah, sebelum ada tu lagi. Apa nama, Salahuddin Al-Ayyubi pun pakai meriam dah situ. Okey, ada meriam dah situ. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Wahb bin Jarir, hadatsana Abi Jarir ni. An Qatadah an Anas ni Anas bin Malik. Dia tak sebut Anas bin Malik, dia sebut Anas dah terus. Sebab orang tak kenal dah Anas siapa. Qatadah pula anak murid dia, orang tahu siapa lah bapa tok guru dia ni kan. Jadi kalau yang tu lah, tak payah nak sebut Anas mana pula, Anas mana. Jadi orang faham dah tu. Okey, guru hadis faham dah. Hadas tu Anas siapa. Melainkan kalau yang pelik bukan Anas tu, dia akan sebut lain nama dengan bin-binnya sekali. Kalau boleh dengan kunyah ataupun dengan gelaran-gelaran pun disebut. Okey. Qala kanat qabi'atu sayfi Rasulullah SAW min fiddah. Qabi'ah tu penyangga. Okey, ada pun pemegang, tempat pegang. Okey, tempat pegang dengan kalau pedang ni, saya tak ada pedang ni. Dia ada penyangga kan. Dia pedang, dia ada bawah tu macam ada besi kan. Besi tu supaya kalau dileretkan pedang tu, dia akan tertahan kat situ. Tak adalah kena belah tangan kan kalau pegang tu. Jadi penyangga tu pun daripada perak. Okey, daripada perak. Perak bahagian pedang tak apa. Okey, bahagian pedang dia tak boleh pakai pakaian kan. Tak boleh pakai, bukan pakaian, tak boleh. Apa lagi, piring tak boleh. Okey, piring, mangkuk, makanan untuk letak makanan. Itu diharamkan untuk umat Nabi Muhammad. Okey. Perempuan pun tak boleh pakai, bukan tak boleh pakai emas, tak boleh pakai piring pinggan daripada emas. Itu ramai ulama tak sebut, sebabnya kita tak pakai untuk tu. Emas ni berharga, kita simpan, nanti orang bawa balik pinggan. Hidang pinggan hilang. Sebab apa? Pinggan tu emas. Ribu lah kalau pinggan emas. Kita jarang. Tapi itulah, kalau orang kaya ni tak kisah dah, letak je semua. Cuma haram ikut dia Islam, haram pinggan, piring, cawan diperbuat daripada emas dan perak. Tapi kalau pedang ni tak apa, fiddah daripada fiddah. Jadi cincin pun daripada perak pun tak apa. Yang tak bolehnya daripada emas. Tak boleh daripada emas, tak boleh pakai emas. Lelaki tak boleh pakai emas. Perak boleh pakai. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Muhammad bin Hisham Thani Abi an Qatadah an Sa'id bin Abi al-Hasan al-Basri. Abil Hasan al-Basri. Bukan Hasan al-Basri sini Abil Hasan. Okey, bukan anak dia. Okey, Sa'id bin Hasan al-Basri qala, dia berkata kanat qabi'atu sayfi Rasulullah SAW min fiddah. Adapun qabi'ah pemegang pemegang pada pedang Rasulullah SAW itu daripada perak. Perak. Sa'id bin Hasan ni kalau kita cari latar belakang ni, bukan senang nak cari Dia ni tabi'in. Jadi hadis ni bukannya daripada riwayat pada sahabat Dia terputus. Jadi hadis ni terputus. Nak kata dia sahih, ialah sahih berdasarkan makna lah. Tapi dari segi sanad ni tak boleh, dia dikira hadis mursal. Okey, dia kiranya dia terputus lah ini hadis. Sebab dia tabi'in dia ni. Kalau saya cek dia Sa'id bin Hasan al-Yasar al-Basri, daripada siqah lah. Dia ni memang siqah, boleh diterima hadis dia. Imam Nasa'i kata dia ni memang siqah, orang kenal dia. Siqah ni ada dua sifat bukan setakat perangai dia baik, hafalan dia kuat. Kalau hafalan dia tak kuat, dia tak siqah lah, tak boleh dipercayai. Okey, dari segi hafalan dia lah, hafalan dia kena kuat. Daripada dari segi akhlaknya, dia kira tidak membuat dosa besar, tidak membuat dosa besar, tidak mengekalkan dosa-dosa kecil. Dosa kecil kalau kekal pun tak diterima juga.
asyik kencing diri. Kencing diri bukan dosa kan. Dia dosa kecil banyak. Contohnya mengganggu anak, mengganggu wanita di jalan-jalanan contohnya lah kan. Itu tak adalah hukum haram, tapi dia jadi hukum, yalah, dia bukan dosa besar, dia dosa kecil lah. Mengganggu tu sampai menyakitkan hati, kira dosa kat tu. Itu contohnya. Mengekalkan tak boleh. Okey. Dan kita sebut dah sebelum ni tentang dia tu tidak antaranya tidak mencacatkan maruah dia. Kalau buat sesuatu walaupun okey, tak dosa, tapi boleh merosakkan maruah, dikira tidak fiqh juga, dikira tidak fiqh. Yang saya sebut baru sebelum ni tentang pemakaian topi kan, topi. Zaman dulu topi tu haram lah kira, pakai orang Islam, tapi sekarang ni ramai je pakainya kan. Itu contohnya kan. Okey. Kerana qabi atu sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pun penyangga pedang Nabi itu daripada fiddah. Okey. Ni riwayat daripada tabi'in lah ni. Kalau kira kan hadis Hanas pun dah cukup dah yang sebelum itu. Hadis tu selain riwayat di Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Abu Dawud, Baihaqi, ramai jugalah yang meriwayatkannya. Hadis terusnya, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sadran al-Basri, haddatsana Talib bin Hujairin, an Hudin wa huwa banu Abdillah bin Sa'id. Ni terus sebut Hud ni siapa? Ibnu Abdillah bin Sa'id, an jaddi, daripada ayahnya, qala, ayahnya, yang ayahnya daripada datuknya sebelah ibu. Sebelah ibu. Jadi tak jumpa lah kalau kira kan nama Sa'id. Sa'id siapa saya cari. Namanya sebenarnya Mazid. Sebelah ibu. Datuknya sebelah ibu. Tapi datuknya tu datuk lah, bukan nenek. Laki. Mazid bin Malik al-Asri bin Abdul Qais. Ni pun jarang nak jumpa ni orang ni. Tapi dia ni para sahabat lah ni. Dia pun kira sahabat juga. Ada yang sebut nama ni sebenarnya Mazidah. Walaupun ada dah belakang tu, sepatutnya perempuan, tapi dia tu sebenarnya lelaki. Namanya Mazidah bin Malik al-Asri bin Abdul Qais. Dakhala Rasulullah SAW Makkah yaumal fathi. Dia kata Rasulullah SAW tu masuk Mekah pada pembukaan kota Mekah. Wa ala sayfihi zahbun wa fiddah. Dan atas pedang Rasulullah SAW tu adanya emas dan perak. Kenapa Nabi pakai emas? Ini pedang. Ini pedang. Ini bukannya pakaian, ini pedang. Bukan pinggan, bukan pakaian, ini pedang. Pedang ni boleh lah maksudnya kan? Boleh. Lelaki pakai. Perempuan nak pakai pedang, berat lah pula nak angkatnya. Berat pedang ni. Qala talibun. Kata talib. Seorang pelajar. Sa'altu anis riddah. Dia aku tanya mengenai dengan perak tu. Faqala kanat qabi'atu sayfi fiddah. Ada pun penyangga tu daripada fiddah. Jadi emas tu kat mana? Emas tu kat bahagian pedang tu lah. Bahagian pedang. Bahagian pedang. Ni pun ada yang menjawab. Ada yang mengatakan bahawa dia kata ini sebelum daripada pengharaman emas lagi. Tapi haramnya emas tu sebelum pembukaan kota Mekah. Ini cerita pada pembukaan kota Mekah. Mana boleh lah maksudnya kan. Itu dijawab. Itu perbahasan. Hadis terusnya. Kita dah 45 minit dah. Dah 40 minit ni. Kita habiskan sanad ni dulu. Haddatsana Muhammad bin Syuja' al-Baghdadi, haddatsana Abu Ubaidah al-Haddad, an Utsman bin Sa'ad, an Ibn Sirin. Ibn Sirin, tabi'in kita kenal, saya sebut dah sebelum ni. Qala sana'tu sayfi, aku membuat pedangku ala sayfi Samurah bin Jundub, sama dengan pedang Samurah bin Jundub, sahabat Nabi. Wa zama Samurah annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulullah SAW wa kana Hanafiyan. Ada pun dia menganggapkan bahawa Samurah mengatakan dia membuat pedang. Dia kata Samurah tu pernah buat pedang untuk Nabi. Dan bentuknya adalah Hanafiyan. Bentuknya pedang. Pedangnya panjang lah. Pedang. Dia nama jenis pedang. Hanafiyan. Saya pun tak tahulah pedang ni. Tapi kalau kita buka
banyak kita boleh jumpa ni pedang Nabi. Pedang Nabi dia panjang lebar gitu kan. Kita boleh tengok lah di muzium-muzium ada. Masih lagi kita simpan pedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya tunjuknya replika Pedang ni sebenarnya pergi kat muzium kat Madinah sana lah. Orang pergi Madinah banyak kot pergi sana. Saya tak tahulah, orang tak pernah dengar cerita lagi orang balik daripada Mekah dia pergi muzium. Tak pernah dengar lagi. Muzium pernah pergi muzium. Muzium di Mekah di Madinah ada ke? Katanya orang tak pernah jangan balik-balik cerita, tak pernah cerita. Pergi muzium ke tidak? Tak ada, sebab dia orang sibuk nak pergi ibadat. Pergi muzium-muzium ni siapa-siapa je, ustaz je kot, dia cari-cari. Mana rumah Rasulullah SAW ketika di Mekah? Sudah. Pergi tak? Tak pergi, kebanyakan tak. Tapi ada di sana rumah, bukan rumah Rasulullah, tapak rumah lah. Rumahnya dah hancur dah kot kalau nak menyelidik banyak tu kena duduk lama kot. Tapi kita kalau pergi sekejap-sekejap tu, kita fikir nak beribadat je kan. Semayang berapa banyak kali di Masjid Nabawi, berapa kali umrah tak terfikir-fikir pun nak cari pedang Nabi. Nak pergi cincin, nak cari tapi itulah, kalau kita boleh tengok pun, kita boleh tengok ni benda tu ada disimpan. Ada disimpan sebagai pameran lah. Pameran tu ada. Cumanya kita pergi haji tak fikir benda tu. Kita pergi nak nak kutip amal ibadat je. Kalau tak ibadat. Tapi itulah, kalau saya kesempatan, saya akan tengok semua tu. Kalau saya dah pergi 2 kali kan di Mesir. Pergi muzium banyak kali dah, pergi muzium. Sebelum balik benda Mesir tu pergi muzium tengok mamia macam-macam mamia. Mamia saya pergi tengok daripada keranda dia macam mana, bentuk kerandanya saya tengok lah. Tapi di Mekah saya tak pergi lagi tu, nak cerita apa, malu nak cerita lah, sebab tak pergi. Haddatsana riwayat sanad seterusnya. Haddatsana Uqbah bin Makram al-Basri, sana Muhammad bin Bakr an Uthman bin Sa'd bihadza isnad nahwahu, dengan sanad yang serupa.